Speaker, saya turut berterima kasih di atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membahaskan Rang Undang-Undang Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis. Suhakam telah melaporkan, walaupun laporan itu dinafikan oleh Menteri, bahawa terdapat 456 kematian di dalam lokap sehingga 2020. Ini adalah suatu berita yang telah diterbitkan dalam Malay Mail pada 22 hari bulan Oktober 2021. Walaupun Menteri telah menafikan jumlah ini, harus diberi perhatian bahawa jumlah kematian dalam lokap ini merentas negeri, merentas kaum. Tujuan rang undang-undang ini digubal adalah saya lihat di antara alasannya yang telah dinyatakan dalam fungsi Suruhanjaya Seksyen 4 untuk menggalakkan integriti dalam kalangan anggota polis, untuk menasihati kerajaan dan membuat syur berhubungan dengan langkah-langkah yang sesuai untuk diambil dalam menggalakkan integriti dalam kalangan anggota pasukan polis, untuk melindungi kepentingan orang awam melalui penanganan salah laku mana-mana anggota pasukan polis. Yang Berhormat Menteri, saya memberi tumpuan kepada alasan ketiga, untuk melindungi kepentingan orang awam melalui penanganan salah laku mana-mana anggota pasukan polis. Pada khidmat saya, undang-undang ini pada asalnya dihasratkan untuk memberi penekanan kepada alasan ini, melindungi kepentingan orang awam. Kerana saya tidak menafikan bahawa kebajikan anggota-anggota polis adalah sesuatu yang penting dan perlu kita beri perhatian. Malahan saya juga bersetuju dengan Pada Rengas tadi bahawa hanya segelintir sahaja pasukan polis, anggota-anggota polis yang terlibat dalam salah laku. Secara amnya, semua kebanyakannya bertindak profesional, mematuhi prosedur dan undang-undang di dalam melakukan penyiasatan, penangkapan dan sebagainya. Jadi, undang-undang ini berhasrat untuk menangani masalah yang dilakukan oleh segelintir sahaja anggota-anggota polis. Tetapi apakah kesan undang-undang ini? Saya lihat pada peruntukan-peruntukan kuasa Suruhanjaya. Saya ingin tanya kepada Menteri. Maafkan saya, Undang-Undang Seksyen 27/4 yang memperuntukkan bahawa seseorang saksi yang hadir di hadapan Suruhanjaya boleh enggan menjawab mana-mana soalan yang jawapannya berkecenderungan mendedahkan anggota pasukan polis, pegawai badan awam atau orang itu kepada suatu pertuduhan jenayah atau penalti atau pelucutakan. Dan subsection B, boleh enggan mendedahkan maklumat sensitif jika diperaku oleh ketua jabatan bahawa pengemukaan maklumat sensitif itu akan memudaratkan keselamatan negara atau kepentingan negara. Jadi macam manakah undang-undang ini boleh mengatasi masalah pokok, iaitu kejadian-kejadian kematian di dalam lokap? Saya berharap undang-undang ini dirujuk semula kepada jawatan kuasa parlimen. Kerana kalau ianya diluluskan pada hari ini, ia tidak akan mempunyai apa-apa kesan. Saya juga berharap supaya undang-undang ini disemak semula, supaya akta ini diberikan more bite dengan izin, diberikan lebih kuasa, di mana seseorang saksi yang diperintahkan untuk hadir di hadapan sesuatu Suruhanjaya yang menyiasat salah laku ataupun kematian di dalam lokap, boleh memaksa seseorang saksi itu bercakap dengan benar di bawah sumpah, dan sekiranya saksi itu enggan memberi sebarang keterangan, maka tindakan-tindakan seperti menghina, seperti yang boleh dilakukan di mahkamah, contempt of court dengan izin, juga diambil terhadap seorang saksi. Kalau tidak, undang-undang ini hanya, walaupun niatnya ikhlas untuk mengawal salah laku di antara anggota-anggota polis, saya kurang pasti sama ada undang-undang ini boleh mencapai objektifnya, kerana rata-rata
peruntukan ini tidak memberikan sebarang kuasa kepada Suruhanjaya untuk menyiasat dan mengambil tindakan terhadap anggota-anggota polis yang melakukan salah laku. Saya minta maaf, saya tidak menyokong. Saya memohon agar undang-undang ini dirujuk kepada Jawatan Kuasa Parlimen. Terima kasih. Terima kasih, Berhormat Jelutong. Seterusnya saya jumpa Yang Berhormat Kuala Langat.